Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Han Mehmet. Okey, untuk first video ni saya fikirlah juga nak buat konten apa untuk first video channel saya. So dah alang-alang saya nak tukar wifi router kat rumah saya ni sebab wifi router yang ISP bagi jenis yang biasa punya. So dia punya coverage dia tak luas. Rumah saya ni hanya kecil je, rumah apartment rumah kondo. So keluasan dia dalam 1000 kaki persegi je, tapi still wifi tak sampai kalau kita letak modem tu dekat ruang tamu. And kita main game dekat master bedroom dia ada ujung sekali, so tak sampai, kadang-kadang ping naik tinggi. So saya pun terfikirlah nak beli wifi 6 router ni sebab lepas saya tengok satu channel YouTube ni ada cerita pasal wifi 6 router. Okay, so tanpa melewat masa, jom kita buka dulu. Okay, baru sampai tadi. Okay guys, ini dia wifi 6 router daripada TP-Link. Okay, korang boleh tengok AX1800, dia version AX20 AX20. So video ni bukanlah video untuk nak review barang ke nak unboxing. Kita nak cerita sikit lah, untuk kita tunjuk setup wifi rumah ni. Sebab kan kita orang main game sambil streaming, so kadang-kadang wifi tak sampai, so kita terpaksa lah beli ni daripada TP-Link. Ini harga dia dalam RM230 lepas sale. Kalau harga biasa RM250 macam tu, korang boleh dapatkan dekat Shopee. So kita buka dulu lah. Okay, ini dia. Tak cerita banyak sangat lah pasal produk sebab bukan video review kan. Ni dia punya kertas semua, manual tak tepi. Ini dia guys, router wifi 6 kita. Saya sebenarnya tak tahu sangat pun pasal wifi 6 ni. So tapi bila saya search pada solution untuk dapatkan coverage yang luas, wifi 6 adalah solution terbaik lah. Kita boleh ganti router. Macam mana ni? Okay. Okay, ini dia guys, barang yang kita beli daripada TP-Link, wifi 6 router AX20. So dia ringan je, tak berat pun. So ok lah. Dan kita tengok apa yang kita dapat dalam ni. Ni kita letak dulu atas ni. Kita dapat adapter. Itu je dengan apa ni, ini kad waranti ke. Ok, dengan LAN cable jenis CAT CAT5E. Okay, 5E dia bagi. Okay, itu je. Okay, so sebenarnya saya nak cerita sikit lah. Wifi rumah saya ni saya nak tukar yang ni, bukan nak tukar sebagai dia tukar router. Sebab time dia ada bagi dia tak macam Unify tau. Kalau Unify, kalau korang tengok Unify, dia ada satu, kalau korang pakai fiber punya internet daripada Unify, dia ada satu modem fiber, iaitu kita panggil optical network terminal, ONT modem. And dengan satu lagi router tu yang akan bagi coverage wifi dekat rumah. And then router tu akan bersama dengan ONT tadi, ONT modem yang kecil tu. Tapi time dia punya ONT modem dengan router dia sekali tau, dia digabungkan sekali. So wire fiber, kabel fiber tu akan masuk ke dalam router tu. And then router tu jugalah yang bagi coverage wifi dekat rumah. So
saya tak jumpa lagi solution dia macam mana nak tukar router kepada router ni. Tak nak pakai router tu terus, pakai router ni. Sama ada boleh ke tukar router yang time bagi tu kepada mode ONT only, boleh atau tak saya tak pasti. So saya nak buat yang ni, yang router baru ni cuma sebagai access point baru saja. So saya akan sambungkan LAN kabel daripada router ISP bagi tadi, router daripada time, dan sambungkan ke sini. So ini akan jadi access point baru untuk rumah ni. So kita boleh, nanti kita akan check lah coverage dia, speed dia macam mana kan. Okay guys, jom let's go. Okay guys, kalau korang tengok dekat sini, dekat bahagian ruang tamu ni, tepi TV ni, so sepatutnya wifi ada atas ni lah, kita letak atas ni. So kita boleh connect LAN kabel terus ke TV, lagi senang kan. So tapi sebab kita main game tak sampai coverage dalam bilik nak stream semua, so nampak tak ni kabel fiber dia. So kita terpaksa lah tarik wifi sampai ke dalam bilik sana sebab nak dapat coverage. So rumah jadi semak lah. So kita akan try letak wifi lama dulu sini, agak router yang lama dulu kat sini. So kita akan test coverage dia macam mana. Okay, dia boleh dapat line ke tak. Okay guys, so kita dah letak dah dekat sini, kita dah tarik dia, kita dah okay, kita on. Nampak tak, ini yang saya cerita tadi, dia punya time punya ISP ni, ISP daripada time dia bagi satu je modem untuk fiber dengan router. So kalau korang tengok Unify dah ada dua tau. Siapa yang ada Unify tahu lah, satu kat tepi ni dia akan ada satu untuk masuk fiber. Tapi ni tengok, fiber dia direct masuk sini. So saya tak dapat lagi solution macam mana nak tukar router ni sebiji. Sama ada saya kena beli modem ONT baru asing untuk pasang router baru, ataupun yang ni, boleh tak yang ni saya nak tukarkan kepada untuk jadikan dia modem fiber mode only. So dia tak jadi router lah. So akan sambung ni kepada router baru. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan sambungkan router baru tu sebagai access point dulu, dan kita tengok macam mana jadi dia. Okay, okay guys, so sekarang kita ada dekat bilik master bedroom, bilik paling hujung sekali dalam rumah ni. So kita tengoklah dia punya wifi dia, kita nampak 2 bar saja. Saya connect dengan 5 GHz punya. Okay, so kita boleh tengok sini 5 GHz. Cuma kita boleh dapat 2 bar saja dekat bilik ni. So ini agak kacau lah kalau kita nak main game. So kita try run speed test. Okay, nampak nak masuk website speed test pun agak ambil masa So switch to desktop website, senang sikit. Sebenarnya bilik ni dia jarak dia dengan modem dia ada 2 dinding di antara bilik ni dengan modem yang dekat ruang tamu tadi. So dia ada 2 dinding yang menghalang dia. So kita pakai server daripada AX Telecom. So kita try run speed test, boleh tak run. Okay, kalau kita tengok, okay, seperti korang nampak download dia 1 megabit per second saja, dan tak sampai 1 pun. Sebenarnya saya punya plan ni 100 megabit per second untuk download dengan upload. Tapi tengok, kalau duduk dekat bilik ni tak sampai 1 megabit per second guys. Okey, nampak, kita tengok download 0.9 megabit per second dan upload cuma 0.39 megabit per second. So kalau nak main game memang susah lah, apatah lagi kita nak streaming. So kita try tukar router dulu, sekejap kita test balik. Okay, okay guys, kalau korang tengok, ini router yang lama, ini yang baru. So yang baru ni akan jadi access point saja kepada router lama ni. So dia bukannya replace lah, dia tak replace. So rumah ni akan ada 2 SSID, satu SSID yang lama, satu SSID yang baru. So kita boleh compare lah nanti dia punya speed dia. Okay, so cara nak pasang dia mudah je, tak susah pun. Kita tengok ni, belakang ni.
first kali kita sambungkan dia punya ni lah, power dia. Masukkan macam tu. Okey, untuk ni, untuk router yang lama ni, kau nampak yang tadi kita dapat LAN cable daripada TP-Link kan. So kita pakai yang tadi tu, kita masukkan dekat LAN 1. Masukkan dekat sini, okey. Okay, so daripada LAN 1 tadi, kita akan connect dekat belakang ni lah. So kita nak cucuk kat mana? Cucuk dekat WAN port warna biru ni, okey. So, kita cucuk situ. Okey, kita boleh letak. Okey, so dah siap cucuk semua, kita dah boleh on lah. Ok guys, so lepas korang dah set up wifi, dah cucuk LAN cable semua, so korang boleh download ni. Korang boleh tengok sini belah kanan hujung bawah sekali ni ada tulis Tether. So ini adalah TP-Link punya app lah. So download ni dan kita buka lah. So dekat sini senang je nak set up dia. Korang create a TP-Link ID sebab korang baru lagi. So masukkanlah email korang and then korang create satu password baru. Okay, so dia akan hantar email dekat korang untuk pengesahan. So korang boleh email korang. Okay, so sini korang boleh tengok dah ada satu email daripada TP-Link untuk activation. So click here to finish registration. Okay, so open. Okay, activation succeeded. Okay, kita back to app ni and then kita login lah. Okay, so sini dia tulis no device found. Korang boleh tekan bawah ni add untuk add device baru. And then device type adalah router. So kita ambil sini wireless router. And then kita connect hardware. Kita pastikan lampu dekat wifi baru kita tu semua menyala, tak berkelip langsung. So kita tekan. So sini nampak dia suruh kita cari SSID and password on the product label. So kita tengok dekat bawah dia akan ada SSID dengan password. And then kita connect dekat network tu. And then kita masuk balik sini, okay. So kita tekan sini. So nampak ada dua sini bawah ni. So kita connect. Okay, so kita dah connected. Kita akan masuk balik sini and then kita tekan I'm connected. So dia akan searching device kita lah. Ya, nampak dia dapat Archer AX20. So betul lah ini kita punya. Kita tekan. Ok, so ini kita buat password untuk kita punya modem ni lah. Kita create password kita, okay. Ok, so macam saya buat router baru ni sebagai access point. So kita just pilih dynamic IP lah. So kita biar atas ni. Kalau korang nak tukar dia, gantikan main router korang, korang kena set up dia sebagai PPPoE ni. So saya ambil dynamic IP sebab nak buat access point. Okay guys, yang ni kita you need to change your MAC address. Kita ambil yang atas ni, recommended. So kita tak tukar apa, next je. So Smart Connect ni kita untick lah sebab kita nak asingkan 2.4 dengan 5 GHz. So kita letak Farhan 6 menandakan router baru Wi-Fi 6 saya. So ini kita letak password untuk connect Wi-Fi lah. So kita tekan next. So ini untuk 5G, dia dah set dah Farhan 6 underscore 5G. So untuk 5 GHz punya SSID lah, dengan password dia dah letak password yang kita letak tadi. Kita just next je. Ok, so yang ni kita just auto update untuk update firmware untuk network kita punya performance. So saya enable auto update lah supaya saya punya router sentiasa up to date. So kita tengok sini untuk confirm internet connection type dan IP Farhan 6 Farhan 65 GHz. Ok, password dia ada display kat bawah ni. Kita check betul-betul and then kita apply. Ok, lepas lebih kurang seminit 2 minit dia dah siap apply setting. So nampak kita punya maklumat semua and then kita boleh connect. So saya connect.
kepada 5G saya yang Wi-Fi 6. Dia akan buat testing network connection. Okey, siap. Ini menandakan kita setup dah complete. Okey, so kita tengok Wi-Fi kita. Sekarang kita pakai Farhan 6 5G. Okey, so sekarang saya berada di bilik master bedroom, tempat yang sama tadi mula kita buat test tadi. So kita test balik pakai Wi-Fi baru ni. So kita ambil IX Telecom server ni, kita go. Okay, nampak tak guys peningkatan daripada tadi Tadi sebenarnya kita pakai router lama tak sampai 1 megabit per second. Sekarang lepas pakai Wi-Fi 6 sebagai access point, download dia naik sampai 45.83 So sekarang untuk upload kita tengok. Okay, ini adalah result full dia. Download kita dapat 45 megabit per second, upload kita dapat lebih kurang 17 megabit per second. So ada peningkatan yang banyak daripada tadi. Tadi tak sampai 1 megabit per second pun. Okay guys, itulah dia hasil daripada saya upgrade daripada Wi-Fi biasa, Wi-Fi router biasa yang saya dapat daripada pihak ISP kepada Wi-Fi 6 router yang baru daripada TP-Link. So ianya peningkatan yang agak tinggi lah kalau kita tengok tadi. Mula kita buat tak sampai 1 megabit per second pun, tapi lepas kita buat, kita tukar kepada Wi-Fi 6 router tu, kita dapat lebih daripada 40 megabit per second. So sebenarnya ianya peningkatan yang agak tinggi jugalah, walaupun tak capai tahap maksimum yang saya nak, iaitu 100 megabit per second. Sebenarnya kalau kita nak cakap pasal Wi-Fi ni kan, dia banyak aspek yang kita kena tengok lah. Antaranya adalah kawasan, bentuk rumah, dinding, jarak kedudukan kita dengan router, and then frekuensi-frekuensi lain, Wi-Fi jiran dan sebagainya. And saya ada buat tadi satu Wi-Fi analyzer. Saya guna satu app Wi-Fi analyzer dan saya cek kedudukan tadi di bilik master bedroom tadi memang agak congested lah dengan Wi-Fi jiran yang lain, memang banyak dan padat. So and kedudukan dia pun agak jauh lah daripada kedudukan saya tadi dengan kedudukan router, agak jauh dan diselangi dengan dua dinding bilik. So mungkin itu adalah sebab kenapa saya tak dapat signal yang kuat dan kelajuan maksimum internet saya iaitu 100 megabit per second. Okay guys, sampai di sini sajalah video kita hari ini. So kalau ada apa-apa penambahbaikan, cadangan atau idea, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. And then kalau saya ada salah dan silap, korang boleh perbetulkan. Sebab saya pun tak pandai juga dalam bidang teknologi dengan networking ni. So kalau ada apa-apa yang perlu diperbetulkan atau korang ada idea untuk saya menambah baik networking rumah saya, korang boleh tinggal komen dekat bawah lah. So guys, korang jangan lupa like, share, comment and subscribe. Dan jangan lupa tekan turn on notification, tekan button loceng tu, supaya korang dapat notification bila saya update video baru lepas ni. Okay guys, bye. Assalamualaikum.